Kan saya bercerita, orang tanya, Ustazah apa rahsia, Ustazah apa rahsia, apa sangat nak kongsi. Kadang orang suruh kongsi rahsia mendidik anak-anak. 20 tahun Ustazah bernikah dengan suami, alhamdulillah masih berbulan madu sampai hari ini kerana Allah uji dengan tidak ada zuriat. Syukur ala kulli hal. Jadi orang tanya, Ustazah macam mana boleh rasa macam bahagia je walaupun tak ada anak? Jawapannya dalam hidup, jangan ambil kerja Allah. Faham ya? Jadi apa yang Ustazah belajar, ya Allah, Engkau turunkan sesuatu walaupun ramai. Ustazah Zai sendiri, seluruh keluarga, sepupu, sepapat, 16 orang meninggal kerana COVID. Kita sedih, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetapi ada banyak yang Allah ajarkan kepada kita. Subhanallah, dalam just stay at home itu kita belajar sesuatu betapa seorang lelaki, anda yang dikatakan oleh Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang qawwam, pemimpin kepada orang perempuan. Jadi kalau jadi pemimpin, apa kata Syuib? Tengok juga Ustazah Syuib selepas kematian Sarah, dikebumikan pada petangnya, dekat nak maghrib dia buat live. Saya kata live apa ni? Sampai 100,000 orang yang menonton ni. Termasuknya Ustazah Zai tonton sekali. Sebab apa? Sebab kita kata selalu ustaz-ustaz ceramah nak dapat 10 orang pun kuliah maghrib payahnya. Syuib ceramah 100,000 live tu. Saya pun dengar, bang jom kita dengar sama-sama sampai habis. Dengar sampai habis. Sebab apa? Sebab Masya Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, dia berkongsi macam mana isteri nak taat kepada kita, macam mana isteri nak hormat kepada kita. Sebab isteri kita confused. Kata ketua keluarga adalah suami, tapi tak pernah duduk depan dia. Bukankah namanya ketua mesti duduk di depan? Tak pernah sekali dia tengok suami duduk di hadapan dia. Saya tersentak, aku ceramah tak pernah terfikir benda ni, ya Allah. Tapi dia yang merasa ketika isterinya nak hijrah, ketika isterinya setiap hari membaca surah Waqiah bersama terjemahan, ketika isterinya sangat memujuk dia untuk menjadi imam kepada isteri dan anak-anaknya, dia rasa dirinya sangat dihargai. Dan minta maaf sebut, saya percaya bacaan Quran dan tajwid Syuib ketika itu belum perfect lagi. Tapi sebab ajakan daripada isteri, tak pernah komplain, sekurang-kurangnya ada juga imam dalam rumah aku. Faham ya? Dan anak-anak dah mula respect, nak solat tunggu ayah. Ini bermula dengan kita. Aku cakaplah dekat korang semua rakan-rakan artis, dia sebut satu-satu. Kita gagal kalau kita belum pernah duduk di hadapan isteri kita menjadi seorang imam dalam rumah kita sendiri. Saya tak boleh lupa word dia yang itu, saya dengar live itu sampai ke habis. Faham ya? Sebab terkadang kita bercakap saja tanpa kita buat, tak sampai ke hati kita. Tapi apa yang Ustazah Zai sampaikan, sahabat-sahabat, adalah pengalaman-pengalaman daripada orang yang duduk dengan Ustazah. Ustazah duduk sebelah Nilofa seminggu sebelum dia kahwin tu, inai dia bukan merah inai, hitam inai ketika itulah. Jadi hari ni hitam ke warna lipas tak jadi ke, biar pi. Yang penting dia pakai tetap cantik. Kita pakai tak cantik-cantik sebab sibuk nak jadi dia. Suami saya kata, sabar yang awak pakai tudung apa pun awak tetap muzayyanah. Awak takkan jadi Nilofa ke Fazura, takkan jadi. So insaf sekejap kita, betul lah ya Allah, pakai je lah yang dalam almari ni. Kan kita duduk sibuk, akhirnya kita pula kecam dia kalau tak jadi. Padahal nafsu kita. Masya Allah. Dia kata apa? Ustazah tolong doakan saya istiqamah. Kenapa dia minta Ustazah doakan istiqamah? Setelah saya bercinta dengan Al-Quran, bila mengaji saya rasa rugi kalau saya tak mengkaji. Dia orang bijak. Saya rasa rugi kalau saya mengaji tanpa mengkaji. Sibuk mana program saya dalam hidup, saya akan wajibkan diri saya pukul 10 pagi baru boleh mula kerja. Sekarang Ustazah, kalau dulu buka-buka mata saya fikir dunia je. Sekarang daripada lepas subuh sampai 10 pagi adalah me time saya dengan Allah. Saya akan bertadabbur Quran. Sama ada panggil guru, belajar melalui YouTube, dia sendiri baca terjemahan. Kalau saya rasa ada urgent perkara penting sangat, kereta saya mesti ada Quran terjemahan. Sampai saya rasa resah kalau saya tak baca Quran bersama terjemahan, saya akan bagi signal ke tepi, saya berhenti sekejap, ambil Quran dalam laci kereta, saya baca surah apa saya nak baca beserta dengan terjemahan. Sahabat-sahabat rasa macam mana? Saya rasa macam aku ustazah ke Nilofa ustazah. Faham ke tak faham ni? Masya Allah, kerana dia buat apa yang dia cakap.
Kita hari ni datanglah apa kursus, speaker mana yang hebat bagi share tips rumah tangga bahagia, baiti jannati pada kita. Tapi kita balik masih seperti dulu. Tak ada seinci pun dalam hidup kita yang kita nak ubah. Bertindaklah sekarang. Bertindak sekarang. Walaupun sikit kita mesti melangkah. Tayar mesti berpusing. Mesti berputar. Sekejap biasa kita diuji, kita berada di atas. Sekejap kita terkebawah, biasa. Tapi hidup ini perlu diteruskan untuk kita sampai ke destinasi dan pastikan destinasi itu adalah syurga. Maka rakan-rakan, sahabat-sahabat, sama ada usia perkahwinan bawah 5 tahun, 10 tahun, dah 10 tahun ke atas, anda orang hebat. Kerana Allah sudah berikan jodoh. Sebelah kita tu adalah orang yang terbaik yang Allah datangkan dalam hidup kita. Maka tolong jangan bandingkan dia dengan suami orang lain. Jangan bandingkan dia dengan isteri orang lain. Jangan cuba nak bawa isteri orang lain masuk dalam rumah kita. Jangan cuba nak bawa suami orang lain masuk dalam rumah kita. Sebab suami dia adalah dia. Nampak orang share dekat Facebook, share wedding anniversary dia, ustazah dapat bunga sejambak, kita sekuntum pun tak pernah dapat. Dia bahagia dengan cara dia. Kita cukuplah suami balik kerja, yang sedapnya awak masak sarapan pagi tadi. Kan awak pergi ke Jawal, tak sempat nak puji. Itu pun dah cukup dah. Subhanallah sahabat-sahabat. Semua orang ada cara untuk berbahagia. Kan saya bercerita, orang tanya, ustazah apa rahsia, ustazah apa rahsia? Apa sangat nak kongsi? Kadang orang suruh kongsi rahsia mendidik anak-anak. 20 tahun ustazah bernikah dengan suami, alhamdulillah. Masih berbulan madu sampai hari ini kerana Allah uji dengan tidak ada zuriat. Syukur ala kulli hal. Jadi orang tanya, ustazah macam mana boleh rasa macam bahagia je walaupun tak ada anak? Jawapannya dalam hidup, jangan ambil kerja Allah. Faham ya? Jangan ambil kerja Allah. Dalam urusan apa pun, PKP suami kena berhenti kerja. Kita bukan minta diberhentikan kerja. Tolong wahai pasangan beri sokongan. Tahu bang, abang ni pekerja paling dedikasi, tapi dah Allah takdirkan. Pandang Allah dulu sahabat-sahabat. Pandang Allah dulu. Takkan masuk 1 sen rezeki pada kita kalau Allah tak izin. Takkan terhilang 1 sen rezeki daripada kita kalau Allah tak berkehendak. Maka terima dulu, pandang Allah dulu. Kan kalau kita nak bahagia, kita tengok siapa yang berhak memberi bahagia kepada kita, hanyalah Allah. Jadi kalau kita kata berkahwin tu sunnah, orang tak kahwin tak dosa pun. Tapi kalau dah mampu, sampai sanggup melampiaskan syahwat kepada perkara berzina dan sebagainya, menjadi wajib kamu berkahwin. Jadi kamu dah kahwin, mudah-mudahan menjadi ibadah di sisi Allah. Jadi hari ini dah kahwin, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebenarnya jodoh tu tak pernah tersilap. Allah yang pilihkan untuk kita. Hargai, lalui, cari yang baik-baik saja sebagai matanya lebah. Jangan sibuk mencari yang buruk dengan membandingkan dengan orang lain, kerana suami kita takkan jadi seperti orang tu. Isteri kita takkan jadi seperti orang tu. Kan sedikit baik yang ada pada dia, jom kita siram dengan air kesuburan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala minta dengan kalimah tauhid yang kita jadikan pakaian. Maksudnya kita takkan bertindak kalau dalam hati kita tidak ada kalimah mentauhidkan Allah. Allah suka aku macam mana ni? Maka bila kita sebut aku akan mati satu hari nanti, matinya kita hanya bawa doa anak yang soleh, yang dah dianugerahi zuriat oleh Allah, didik mereka, paling kurang selepas matinya kita masih boleh mendoakan kita. Kenang kita, rindu kita, ingat kita. Teringat je dah merupakan doa bagi seorang anak soleh kepada ibu dan ayahnya. Kalau tak ada anak soleh solehah, kerana bukan kamu yang minta begitu, Allah yang berikan begitu, pastikan harta yang kamu cari, harta yang boleh dijadikan amal jariah berpanjangan. Okay? Kita tak dapat, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ke syurga melalui anak soleh solehah. Pastikan bekerja walaupun hidup berdua-duaan. Orang sebut ni kerja pagi sampai petang, malam sambung kerja lain, weekend kerja lain pula lagi. Tak penat ke? Kau cari apa? Nak bagi makan siapa sebenarnya? Jawapan kita, kita nak jadi jutawan akhirat, bukan nak jadi jutawan dunia semata. Okay? Luaskan infak kita. Sebab itulah yang akan menjadi jambatan ke syurga Allah. Terakhir, kita ada ilmu dalam bidang apa pun kongsikan.
Walaupun kita bukan pendakwah, penceramah, hari-hari bercakap yang baik-baik kepada anak-anak kita, itu juga adalah satu perkara kebaikan. Yang katanya Nabi SAW, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Jangan rumah pula yang menjadi kubur. Maksudnya bila pergi kubur baru sibuk nak baca Quran. Tapi dekat rumah tak pernah pun baca Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, setiap malam, wahai pasangan suami isteri, pastikan ada solat tahajud kita menyembah Allah. Tak lama pun, Ustazah Zai bukan minta bangun pukul 2-3 pagi. Lagi-lagi ibu ayah yang muda-muda ni. Usahakan dapat bangun 10 minit, 15 minit sebelum azan subuh. Hiasi malam kita walaupun dengan 2 rakaat tahajud. Buat 40 malam berturut-turut, anda akan rasakan perbezaan. Macam mana lidah kita yang kasar bercakap dengan pasangan, kita mampu tahan sekejap. Ya Allah, suami aku ni, kenapa aku nak tengking-tengking dia ni? Allah tak suka. Otak kita ni akan fokus kepada Allah. Bila malam hari waktu orang lain tidur berdengkur, kita sujud, kita minta kepada Allah dengan sungkurkan dahi kita ke atas lantai, kita mengetuk arasy Allah. Permudahkan ya Allah, aku sayang dia kerana engkau yang hadiahkan dia kepada aku ya Allah. Bukan aku nak bersanding atas dunia ni saja, tetapi sampai ke akhirat ya Allah, aku bersanding semula dengannya di dalam syurga. Maka jahat dia bagaimanapun kita akan telan. Kita akan telan dan kita minta kekuatan daripada Allah untuk kita bersama sampai ke pengakhiran hayat. Sahabat-sahabat, kalau kita tidak jujur dengan Allah, kita tidak akan jujur dengan mana-mana hamba Allah termasuk pasangan kita. Okay, jujurlah dengan Allah sebagai hamba, sebab kita ada Allah sebagai Tuhan. Allah yang menetapkan rezeki sekian, jodoh sekian, apa takdir hidup yang akan datang, semuanya Allah. Percantikkan hubungan kita dengan Allah, mulakan dengan tahajud 2 rakaat setiap malam. Boleh ya ibu ayah sekalian? Masya Allah, kenapa tak ramai yang berani angguk ni? Kan? 2 rakaat sahaja. Kita boleh bangun kencing tengah malam. Kita boleh bangun risau kereta baru. Kita lupa nak parking elok-elok semalam. Ada tak orang langgar bucu dia? Risau segala hal dunia. Tapi kita tak risau, kita tak pernah bertahajud di waktu malam. Hiaskan kita sudah pastilah dengan solat 5 waktu sehari semalam. Quran jangan tinggal. Okay? Kemudian